Hello, nama saya Karen. Saya ada dua soalan kepada para panel. Okay, soalan pertama saya mungkin lari sedikit daripada tajuk. Dalam kesepakan DAP dan PKR menentang tol CIQ ini, apakah yang akan terjadi kepada Pakatan Rakyat di Selangor? Saya amat prihatin kerana rakyat menaruh harapan besar untuk perubahan. Bagaimanakah Pakatan Rakyat mahu memerintah Johor atau negara jika isu sebegitu boleh memecahkan pakatan? Apakah tindakan dan sila jelaskan untuk yakinkan kami? Dan satu lagi soalan, biar Singapura risaukan rakyatnya, PAP mementingkan rakyat Singapura, tetapi kenapa DAP menyuarakan masalah mereka? Terima kasih. Okey, saya rasa soalan pertama kita nanti ditangguhkan ke sesi yang lewat sikit kerana dalam forum ini kita fokuskan kepada soalan-soalan yang akan ditimbulkan atas kenaikan tol. Setelah itu nanti kalau kita ada masa kita akan jawab soalan pertama dan saya menjemput adik-adik panel untuk menjawab soalan kedua. I think we had a few questions more. Tadi saya nampak dipersilakan. So as was mentioned earlier, you were saying that government was spending around 11 million per month for not charging at tolls. So would it be better to charge people at CIQ rather than burdening all the Malaysian taxpayers? And I got another question actually. Okay, there's another. I can't get hold of one theory. Hello? Okay. I can't get hold of one theory. Okay, so basically at CIQ, most of them, 80% are Singaporeans. So why is actually PR like defending most of the Singaporeans? I don't understand this theory actually. That's Any more questions? Any more questions? Hello, nama saya Guna. Saya ada satu soalan. Soalan saya nak sentuh tentang komen daripada Dr. Bu Jeng Hao. Dia berkenaan dengan persetujuan ataupun belum dibentangkan di Parlimen. Perkara ini, kenaikan tol tadi belum dibentangkan di Parlimen dan belum diluluskan oleh Parlimen, sedangkan ia sudah dinaikkan. Dan apakah Pakatan Rakyat akan buat? Bolehkah peguam-peguam Pakatan Rakyat bergabung bersama rakyat dan bawa inisiatif isu sebagai satu kes? Terima kasih. Any questions? Saya di Suhaila. Seperti yang kita tahu, ditambak selalu sesak dengan kenderaan. Bukankah dengan menggunakan cas yang lebih tinggi akan menggalakkan orang ramai memilih untuk menggunakan kenderaan awam? Jadi apa pandangan anda? Okay, I think that's the last question. One more, last one. Saya Fadil daripada Johor Bahru. Jadi dalam masalah tol kita ada pro dan kontra. Pro-nya masalah bas-bas yang kilang bawa pekerja ke Singapura yang kena tol tinggi dan orang yang bawa kenderaan ke Singapura dan balik. Ada baik buruknya tol ni. Baiknya di Johor Bahru akan datang harga barang akan turun. Sebab sekalian apabila orang Singapura tak ramai turun di Johor, barang akan turun harga. Saya tak pernah pergi pasar Lakit, pasar Tani Lakit. Kita pergi, kita orang Johor nak beli kambing sekilo, orang Singapura nak beli kambing separuh. Khidmat nilai siapa? Nilai kita. Jadi ada baiknya
ada baiknya tol naik. Pada peniaga-peniaga yang susah, tapi pada rakyat Johor, kita tak gunakan causeway, kita rasa biar ada naik sikit lah, tapi sekarang naik banyak sangat, itu yang berubahkan. Okey, terima kasih. Saya rasa sudah tunggu berapa soalan dan saya nak menjemput adik panel untuk menjawab soalan-soalan berikut. Saya jemput Tommy bagi penjelasan dulu. Terima kasih kepada soalan-soalan yang telah ditimbulkan. Banyak soalan yang ditimbulkan berkenaan dengan isu Singapura, iaitu mengapakah kita menyuarakan kesusahan orang Singapura, 80% yang digunakan oleh orang Singapura, dan apa lagi, isu kalau orang Singapura tak masuk, harga barang akan turun. Nombor satu, statistik 80% digunakan oleh orang Singapura tu saya rasa tak begitu tepat. Itu nombor satu. Tapi kalau tepat pun 80% pengguna CIQ ataupun pengguna tol, pembayar tol adalah orang Singapura. Kalau kita tak kenakan cukai ke atas kenderaan Singapura, kalau itu menjadi dasar kerajaan, tak ada masalah. Itu nombor satu, kita kenakan ke atas kenderaan Singapura saja. Itu nombor satu. Nombor dua, kenapa berikan keuntungan ini kepada syarikat swasta? Kerajaan yang kutip lah. Kerajaan bukan kepada syarikat swasta. So, itu merupakan prinsip yang pertama. So, it just happens that they are Singapore cars. Tapi masalahnya, isu pokok keuntungan yang dicapai oleh pihak organisasi terlampau tinggi. So saya tak ada masalah kalau kita nak kutip tu ataupun atas dasar yang tertentu kita akan dikatakan kepada kenderaan Singapura ataupun pendatang daripada Singapura ataupun turis daripada Singapura. Itu ada pertimbangan yang lain, sama ada ia akan memburukkan ekonomi kita. Itu pertimbangan lain. Tapi kalau pertimbangan itu kata kita kenakan cukai kepada orang Singapura lebih memberikan manfaat kepada Malaysia, tak ada masalah. Biar buktikan itu memanfaatkan kerajaan kita, rakyat kita dan bukan syarikat swasta. Itu nombor satu. Dan ada juga argument yang berkata bahawa kalau kita kenakan tol, lebih ramai lagi akan gunakan kenderaan pengangkutan awam dan kita akan kurangkan kesesakan. Pergi Kuala Lumpur, banyak tol masih sesak. Kenapa? Kenapa? Ada nampak bas di Jalan Raya Johor Bahru? Banyak. You pergi Singapura, ada nampak banyak bas? Banyak. Di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, tak ada. So kalau kenakan tol, rakyat tidak ada pilihan gunakan pengangkutan awam. Kita terpaksa tanggung tol tersebut. Di Kuala Lumpur bukan kata semua orang tak nak pakai pengangkutan awam. Kita nak, tapi tak ada. Dan kita tiada pilihan lain kecuali menggunakan kenderaan sendiri. Itu pun menjadi isu yang lain yang kita tak bangkit hari ini, yang meningkatkan kos kehidupan rakyat Malaysia. Di Singapura, walaupun pendapatan mereka lebih tinggi daripada rakyat Malaysia, tapi jumlah yang diperlukan untuk pengangkutan adalah lebih rendah daripada rakyat di Malaysia. Kenapa? Kerana di Singapura dia punya sistem pengangkutan awam cukup efisien. Sebab tu mereka boleh kenakan BEP ataupun semua tol-tol yang berkaitan di Singapura, tetapi rakyat tak boleh komplain kerana mereka ada pilihan lain. Di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, tiada pilihan seperti itu.
Ataupun ada pun you kena tunggu 1 jam untuk bas. Kalau you buat kerja tunggu 1 jam untuk bas, dia punya majikan dah bayar you dah. Okay, so itu jawapan saya untuk isu-isu mengenai itu. Bahkan saya PJ akan ambil isu yang lebih susah sikit. Saya masih juga nak komen sebelum pergi pada soalan susah kata rakyat tu. Saya ada nak tambah 2-3 perkara yang saudara Tony sebut tadi. Pertama tentang pengangkutan awam. Menaikkan tol, sekarang macam Wabi Tony kata, kita ada masalah kerana kapasiti pengangkutan awam itu tidak ada. Jadi orang tidak ada pilihan. Tetapi kalau ada pun kapasiti, bas itu pun tidak, kalau bas itu pun mencukupi, menaikkan tol itu masih lagi menjadi kos kepada pengangkutan awam. Jadi bukanlah bermakna kalau dinaikkan tol, pengangkutan awam dikecualikan. Selalunya naikkan tol, pengangkutan awam pun kena juga. Dan harga, sebab kecuali dah pengangkutan awam itu adalah 100% kerajaan, subsidi. Tetapi tidak, bas dan lain-lain masih lagi swasta, mereka masih lagi menanggung. Jadi sebab itu, kalaupun kita ada kapasiti pengangkutan awam, menaikkan tol ini sebenarnya dia akan menambah kos kepada rakyat. Sebab itu dalam janji Pakatan Rakyat, kita nak hapuskan tol. Kerana it will have a reverse impact on the cost of transportation to the cost of doing business. Maknanya apabila dikurangkan tol, kos pengangkutan awam, kos lori, kos lain-lain juga turun. Apabila kos ini turun, kos melakukan perniagaan turun dan harga akan turun. Jadi kalau logiknya ialah menaikkan tol ini, orang lebih ramai menaiki pengangkutan awam. Tiap-tiap raya kita punya lebuh utara selatan tak jam tau. Sebab tol naik tapi tiap-tiap raya masih lagi jam. Ada atas sebab-sebab yang saya sebut tadi. Tadi ada saudara ada sebut tentang why allow the taxpayers to pay the 11 million, why not just charge whoever who's using it, you use to pay. Sebab itu yang Haji Zul sebut tadi dan Wabi Tony pun ada sebut, saudara Siva ada sebut. The real crux of the issue is the transparency of the deal. How do you know that we need to pay 11 million? What if in the very first place, in the beginning, it doesn't even have to pay? We don't even have to pay 11 million kalaulah kos itu dibuat dengan baik. Kalaulah perjanjian itu tidak berat sebelah. Contohnya kita dah tahu lebuh raya utara selatan, untung 2 bilion, untung bersih 2 bilion tiap-tiap tahun. Belanja untuk menyenggara lebuh raya daripada Perlis sampai ke Johor hanya lebih kurang 300 ke 400 juta setiap tahun. Dah tolak tu 2 bilion itu untung bersih, sudah tolak 300-400 juta maintenance yang belanja dia untuk menjaga lebuh raya. Tetapi pampasan tiap-tiap tahun 600-700 juta. Kenapa? Kerana perjanjian itu berat sebelah, pengiraan itu tidak betul dan dibuat hanya untuk menguntungkan setengah pihak. So while I know at the very surface you can argue that why not just allow people who utilize the facility to pay. Unfortunately, because of corruption, the agreement is never right and the agreement is meant to disproportionately benefit certain people only. Kalau kita terus, sebab itu saya sentuh dengan soal pentadbiran dasar ekonomi. Kalau kita teruskan, maknanya we will pay through our nose. Every single thing kita kena bayar 3, 4, 5 kali ganda. Kalaupun saya orang yang menggunakan lebuh raya itu, at the very least I want to make sure I pay exactly what I should pay. Kalau saya perlu bayar tol, if it's RM1, I want to pay RM1, not RM16 when 13, 14 ringgit will go and benefit some people who are connected to UMNO and Barisan Nasional. Abang ada tanya tadi tentang apa yang kita boleh buat. It's a long process. Saya ingat masa kami Wabi Tony, Citong dan yang beberapa lain mula kempen tentang tol dan lain-lain,
I think semua orang gelak dengan kita. People say that ini tak masuk akal lah, you tak pakai, you tak nak bayar, you tak pakai lah. In last parliamentary sitting, ada seorang menteri bangun, dia menjawab bahawa kerajaan sekarang, dia menjawab bahawa perjanjian-perjanjian tol ini akan cuba dikaji balik supaya yang mana telah dapat keuntungan sepenuhnya tidak lagi bayar tol dan tol percuma. Yang jawab itu, yang buat ucapan itu dalam parlimen bukan ahli parlimen Pakatan Rakyat, tetapi Menteri Kerja Jaya Barisan Nasional. Maksudnya apa? While it is very difficult to fight for something like this, if you are consistent and you target and you campaign tirelessly, in the end, Barisan Nasional has no choice but to repeat exactly what we say. Jadi dalam parlimen sekarang, ahli parlimen BN bawa sentimen yang sama bila nak turunkan tol, bila nak hapuskan tol dan lain-lain. Hanya TV3 dan Putusan saja yang cerita bahawa tol ini mesti dikekalkan. On that basis, I think if you focus dengan lawsuit yang macam YBGB ambil, continuously to highlight the campaign, it will catch fire. The moment it will catch fire, siapa ni, Syahri Samad akan bimbang kerusi dia hilang, and then he will start making noise. Saya ingat masa saya mula-mula dulu campaign untuk turunkan harga kereta, what we did was just basically stood in the middle of the highway and just bagi kupon. Polis datanglah kejar. Lane itu ada 5 lane sebelah sini, 5 lane sebelah sana. Polis datang kejar, kami pergi lane sebelah sana. Polis datang kejar sana, kami lari. You just do that. You know, if one day you cover 200-300 kereta with a sticker, eventually it will catch fire. Jadi begitu juga. I know it's difficult. There is no legal provision whatsoever, I think, that you can actually drag them and actually reverse it. But in Malaysia, Barisan Nasional hanya kenal bahasa tekanan politik. Tumpukan tekanan politik kepada Barisan Nasional, InsyaAllah saya yakin kalau dia tak hapuskan pun, dia tunda ataupun dia kurangkan. Daripada RM16 dia jadi RM8 dan lain-lain lah. Eventually apabila isu itu dah betul-betul mendesak, mesti ada ahli politik Barisan Nasional yang nak ambil kredit. Jadi dia akan pergi bincang dengan PM gini-gini. Dia pun cakap saya sudah bincang dengan PM, kita sudah bersetuju untuk kurangkan tol jadi RM5 saja. At the end of the day, rakyat akan untung. Jadi the consistency and focus on the issue is very important, and everyone needs to come on board. Don't just leave it to politicians, wakil rakyat dan lain-lain. Saya nak jawab soalan yang paling susah, iaitu soalan Pakatan Rakyat. When I was in corporate world, dia ada satu teori, management theory, that in any organization, for the organization to survive for a long time, there is a theory called three torpedoes theory. Meaning that unless, kalau kapal a warship, kalau kecualilah kapal itu kena tembak dengan torpedo 3 kali dan masih lagi tak tenggelam, therefore it will survive for a long time and become formidable. The same thing saya rasa dengan mana-mana organisasi, termasuklah juga Pakatan Rakyat. Walaupun krisis yang berlaku ini adalah betul-betul serius, dan saya tidak menafikan dia ada potensi untuk menamatkan Pakatan Rakyat, but it's a natural and important process for us to go through. Kecualilah ketiga-tiga parti ini melalui proses pertikaian dan perbezaan pendapat begini, kita tidak boleh bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran lain yang lebih besar di masa hadapan. Saya percaya at the end of the day, majority of the leaders of Pakatan Rakyat, from the topmost, the most grassroots, understand that there can never be change in this country unless Pakatan holds together. Hanya dengan persepakatan orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, hanya dengan DAP, keadilan dan PAS bersama-sama, we have a chance to change this country. And I believe tomorrow apabila pimpinan-pimpinan PAS
masuk dan berbincang, I'm sure that will be at the back of their mind, irrespective of whatever statements or disagreements that have come forward so far. Jadi sebab itu, walaupun susah, YB Tony Puan dan rambut putih, saya lagi terus botak terus. I wish the rambut stays and it becomes white, unfortunately. I took everything. I think we should all took everything in great stride, because this is the kind of experience that matures and binds us together. You cannot fight side by side as brothers unless you fight in a war. You do not bind and build as brothers in peacetime. Betul tak? Only when going to war, when it's so difficult, then you understand the value of each other. And I think that's what we're going through. I'm hoping for the best tomorrow. Dr. Zul does not make it today. I'm sure he's preparing for the best argument tomorrow. And I have full confidence, inshallah, whatever happens, I think every leader in Pakatan Raya will put that aspiration topmost in their judgment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saya setuju dengan panelis on the idea of toll that bila we use the old road, I don't think we should pay the toll. Those who are using the EDL should be made to pay the toll. And those who are using the old road shouldn't pay. Why should you pay when you don't use something? Number two, the Johorians in particular must remember what Singapore has hinted. They will match dollar for dollar on the toll. So you can expect very soon, if Malaysia don't revert back, dia tidak kurang or don't compromise, they're going to match. And it's going to be more expensive to travel to Singapore. Maybe the gentleman pointed out something about taking public transport. Fine. What about emergency? You want to go to the hospital in Singapore for better quality medication? What about your flight from Changi? You want to fly? Would you want to go in your immediate car, or would you take a bus? In view of the long time waiting for a bus, right? We have emergencies because we are neighbors. And in my own opinion, we should look at universal values. We don't regard politics in everything. Singaporeans are also people who are our neighbors, jiran. Malaysians, don't you think Malaysians benefit from Singapore? You know, thousands of Malaysians are earning in Singapore and they're having a good life in Johor. I think we should appreciate that also. So, don't look at that angle, but look at the toll. Is it fair or not fair? Are we paying for something that we are using, or we are being forced to pay something? If it is $1 or $2 increase, it's fine. 16, 50, 300, 400%. Tomorrow if sugar is raised 400%, will you accept it? Will you accept it? No, you won't. You'll get very angry. This is going to happen. Now Singapore raises, like I said, you're going to pay what, $100 to go to Singapore? Thank you. Dua perkara yang saya nak tambah, jawapan yang diberikan tadi, untuk soalan yang diberikan tadi. Nombor satu, isu harga turun. Harga turun kalau kita kurangkan, kita dapat harga Singapura. Ada dua perkara, mungkin harga akan turun. Tapi pada masa yang sama, seperti apa yang disebut oleh Cik Siva, perniagaan pun mungkin akan menjadi lebih susah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sedia ada, perkhidmatan yang diberikan kepada pelancong-pelancong daripada Singapura akan berkurangan. Kita ada Lego World, kita ada Hello City Land yang ada di sini. Kalau mereka tak masuk, pekerja-pekerja yang ada dalam Legoland, rakyat Malaysia sekarang pun akan jadi lebih susah. Dalam ini bukan isu politik kan? Ini bukan isu politik. Kalau kita masuk dalam mana-mana seminar ekonomi, ada satu konsep dipanggilkan free trade yang akan membenarkan kedua-dua pihak
jika kita kurangkan cukai satu sama lain. Sebab itu kerajaan kita di ASEAN bersetuju dengan free trade di ASEAN supaya cukai yang dikenakan ke atas barang-barangan yang diimport dan diekspor kepada negara-negara antara negara-negara di ASEAN dikurangkan. Sama, konsepnya sama dengan cukai TOI. Kalau kita kenakan cukai ke atas kenderaan Singapura kenakan cukai kepada kenderaan Malaysia, dua-dua pihak akan rugi. Bukan satu pihak saja yang rugi, dua-dua pihak rugi. Tapi kalau kita kenakan, mereka tak kenakan, mereka tak akan shock. Mereka kenakan, kita tak kenakan, kita tak akan shock. So kalau dua-dua kenakan, dua-dua rugi. Lebih baik dua-dua tak kenakan. Untuk merangsangkan ekonomi yang ada di dua-dua buah negara. Ini konsep yang bukan saja terpakai di sini, tetapi seluruh dunia. Sebab itu seluruh dunia cukai yang sedia ada pada masa dulu, sejak masa dahulu sampai sekarang sudah pun diturunkan berperingkat. Sama dengan sekarang ini. So, isu bukan sahaja dengan kos harga saja, memang satu isu yang perlu ditangani, tapi dia juga akan membangkitkan masalah-masalah yang lain. Nombor dua yang saya lupa nak sebut tadi, kita minta supaya pihak kerajaan, kalau tidak ada barang yang diragui dalam perjanjian konsesi, dia perjanjian ini diterbitkan secara terbuka kepada orang ramai supaya semua orang dapat nilai sama ada keuntungan yang diperolehi oleh syarikat konsesi itu munasabah ataupun terlampau. Sebab ini bukan perjanjian yang bersecurity tinggi. This is not national security. Dia tidak akan menjejaskan keselamatan negara. Okay? Oleh sebab itu perjanjian ini patut diterbitkan secara terbuka kepada orang ramai untuk dinilai. Ada sesiapa masih ada soalan kerana masa yang dijadwalkan bahawa forum ini akan ditamakan pada 10.45. Setelah itu sesiapa ada soalan adalah masih diizinkan untuk tanya satu atau dua soalan. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Jack. Okey, saya ingin bertanya soalan. Okey, berkenaan dengan isu kenaikan tol ni, adakah pihak Pakatan sendiri lebih risaukan kepentingan tentang rakyat Malaysia di Singapura yang mengundi untuk mereka daripada yang lain? Ataupun mungkin mereka mengundi tetapi yang Malaysia yang bayar cukai lah. Maknanya yang pada saya pihak Pakatan perlu lebih menimbangkan kepentingan lah. Jadi apa pendapat tuan? I think this the last question. Tadi ada saudara itu yang pakai baju merah, dia kata kalau rakyat Singapura tak masuk, jadi lebih baik untuk kami juga kerana kos harga barang akan turun. Kerana bila mereka datang, dia beli, dia ada wangnya besar, dia beli macam-macam, harga barang semua naik, kita pun terjejas. Boleh tak kamu bagi komen atas apa yang kata kami? Apakah persediaan pakatan rakyat akan mula-mula kerajaan akan menswastakan kastam diraja? Good question. Good question. Saya jawab yang Jack tanya tadi. Saya tidak fikir sebagai wakil rakyat atau ahli politik kita ambil kira siapa ke siapa. Soalnya seperti yang telah diterangkan sepenuhnya malam ini ialah ada lebih kurang 100,000 orang rakyat yang keluar masuk. Bukan setakat itu juga, aliran keluar masuk
di antara Singapura dan Johor Bahru ini adalah asas ekonomi yang penting di Johor Bahru dan juga merupakan punca pencarian yang penting kepada rakyat kita yang ada di Singapura. Mereka yang balik dan bekerja di Singapura, tidak kira lah dia Melayu ke China ataupun India, dia berbelanja di Johor Bahru. Mereka rakyat Malaysia yang membayar cukai. Sebab itu saya tidak fikir sebarang persoalan ini patut dikira siapa yang mengundi siapa. Dalam kawasan parlimen saya, rumah dalam 2 bulan yang lepas, ada 5-6 buah rumah orang UMNO yang nak dirobohkan. Saya tak pergi tanya, kamu dulu tak undi aku tahu tak undi aku. Tetapi atas belas ihsan dia adalah rakyat dan manusia seperti kita, rumah dia nak dirobohkan kerana berada di bawah laluan rentis elektrik yang tinggi, kita tetap merundingkan seperti biasa. Dan saya tidak kira pimpinan Pakatan Rakyat di Johor mengambil kira pertimbangan itu, kerana saya sendiri ada ramai kawan-kawan yang berbangsa Melayu yang bekerja di Singapura. Dan kalau nak kata hanya orang Cina sahaja yang mengundi Pakatan Rakyat pun tak betul. 52% rakyat Malaysia mengundi Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang lepas. Jadi don't rationalize the whole issue. The whole issue is sebab itu saya ingat Jimmy sebut awal-awal, don't go into jingoism. You know, kalau saudara biasa jingoism ni maksudnya nasionalistik sempit. Dan kalau kat Malaysia ni lagi teruk, masuk lagi soal perkawaman. Don't go into that. Kita tengok secara menyeluruh. Isu menyeluruhnya adalah pertama, ia menguntungkan kroni, bukan kerajaan. Kalau kerajaan kutip tu pun kita masih lagi boleh pertahankan. Kalau kutip tol, kerajaan dapat dia buat sekolah, tak apa. Ini kutip tol mahal-mahal, bagi kepada syarikat swasta, tak boleh. Look at also the local level, bahawa keluar masuk ini merupakan asas yang penting to the economic livelihood of the people in both across the causeway. Abang tanya, saya nak jawab sedikit yang kat belakang tadi. Abang tanya tentang macam mana harga boleh turun kalau kurang. On paper, economically lah, kalau ikut teori ekonomi yang biasa, apabila kurang orang datang, maka kurang permintaan. When the demand is low, of course the price is low lah. Tetapi kita tidak boleh tengok hanya daripada sebelah pihak. You have to see the overall economic impact on Johor Bahru and also on the people from both sides of the causeway. Macam saya sebut tadi, sementara mungkin yang datang itu menaikkan harga, tetapi pada masa yang sama kuasa beli yang dibawa masuk itu juga menyebabkan hartanah naik. Hartanah ini ada yang orang-orang tempatan yang akan mendapat kebaikan daripada itu. Bukan semua, tetapi ada yang mendapat kebaikan. Kegiatan ekonomi daripada kuasa beli yang dibawa masuk baik oleh orang Singapura ataupun orang Malaysia yang bekerja di sana dan mendapat gaji lebih baik, bawa ke Johor Bahru, juga mewujudkan kegiatan ekonomi yang baru, kedai baru, perkhidmatan baru, pekerjaan dan lain-lain. Saya bagi contoh yang baik di kampung saya di Kemaman, di Kertin. Dulu Kertin ni backwater lah, orang tahu Kemaman ni hanya untuk nelayan. Kemudian jumpa minyak dalam tahun 70-an. Selepas 30 tahun, we have that effect. Saya rasa antara jutawan paling banyak di Pantai Timur semua duduk kat Kemaman, because they are oil and gas billionaires. Jadi sebab itu memang dia menaikkan harga barang. Kemaman kalau ikut dari segi kosnya mungkin sama mahal dengan Kuala Lumpur, contohnya makan, minum dan lain-lain. Tetapi pada masa yang sama, ia mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Pemilik-pemilik tanah dulu yang tanahnya tidak bernilai, tanah jadi besar, dan pekerjaan dari segi construction dan lain-lain. So kita tidak boleh melihat hanya daripada satu aspek saja.
Dan memang akan ada kesan buruk apabila kuasa beli dan inflasi itu naik. Di situlah peranan yang kerajaan perlu mainkan. Peranan kerajaan ialah memastikan dalam free market begini, yang mana apabila kuasa beli naik, harga naik dan lain-lain, bagaimanakah yang perlu dibuat untuk melindungi kumpulan-kumpulan yang paling miskin, supaya yang mampu untuk beli rumah, yang mampu untuk dapat laba dan keuntungan daripada kegiatan ekonomi itu, mereka sudah tentu akan untung. Tetapi kerajaan perlu pastikan yang miskin, yang pencen itu dilindungi daripada kenaikan harga itu, ataupun daripada inflasi itu, kerana kerajaan mendapat untung daripada keuntungan syarikat-syarikat yang buat bisnes. Itu soalan yang perlu dijawab oleh kerajaan. Dan kegagalan Barisan Nasional kebanyakannya adalah seperti itu. Walaupun ekonomi bertumbuh besar, tetapi dia tidak boleh menjaga kebajikan orang-orang yang paling terbawah. Selalunya it is the most vulnerable in our society who are hit most by economic growth and inflation and so on. So much so that every year the disparity between the richest, the have, and the poorest, the have-nots grow bigger and bigger in spite of the economic growth. Itu adalah tugas yang kerajaan perlu mainkan. Dan saya nak jawab yang terakhir. Abang tanya pasal kastam. Kastam sudah tentu akan, saya tak rasa dia diswastakan, bang. Saya rasa dia akan dikorporatkan. It's true. Dulu LSDN pun macam itu. What they did was they corporatize. Apabila they corporatize LSDN ini, LSDN berfungsi sebagai syarikat lah. Jadi dia ada dia punya target. Jadi lepas itu berlaku, LSDN lagi banyak kejar orang kutip cukai. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu dapat notis kena saman daripada LSDN. Sebab dia ada bonus dia. Kalau dia meet certain target and so on, dia akan dapat bonus and so on. I think they are doing exactly the same with custom. Secara peribadi, saya tidak ada masalah with corporatization. I don't actually have a big problem with that. Masalah dan risikonya ialah kalau rasuah, salah guna dan semua risiko rasuah, amalan rasuah yang selalu dikaitkan dengan kastam ini tidak diselesaikan dulu daripada before it's corporatized. Kalau dia dikorporatkan sekali dengan rasuah, matilah. Bahayanya sekarang dia korporatkan sekali jabatan kastam itu dengan semua salah guna, penyelewengan dengan rasuah dan lain-lain. Jadi bukan saja kita dapat saman yang tinggi dan macam-macam, kita juga akan dapat keras hukum dan minta rasuah lagi banyak lepas ini kalau tidak berhati-hati. So the problem is not corporatization, the problem is the lack of focus to weed corruption and mismanagement daripada agencies which collect revenue like custom and excise. Terima kasih. Saya rasa masa pun sudah cukup dan ribuan terima kasih diucapkan sekali lagi kepada adik-adik panel yang berkongsi banyak pandangan. Terima kasih kepada YB Rafizi, YB Tony Bua, Mr. Siva dan semua saudara-saudari yang menghadiri forum ini. Dan selamat malam. Dan kita rasa Jopret dan kami akan menjalankan forum-forum yang ada berkaitan dengan isu-isu hangat di negeri Johor. Sekian, terima kasih.